Salam sejahtera dan selamat pagi. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 24 Jun bersama saya Debbie Amanda Padan. Kerajaan Negeri Sarawak akan merancangkan kembali pelaksanaan projek-projek yang telah dirancang sebelum ini bagi menggerakkan semula aktiviti ekonomi yang terhenti sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, pelaksanaan projek itu akan membantu mempercepatkan usaha pemulihan ekonomi negeri. That will give opportunities for business community because, as you know, the value, the chain will be there, the supply chain. Once you start a project, then the rest will come in. Termasuklah pengeluaran batu, pengeluaran pasir, makanan dan seterusnya untuk projek-projek yang kita laksanakan. Beliau ditemui media selepas melakukan lawatan kerja ke Sarike bagi meninjau beberapa projek yang akan dilaksanakan di kawasan Sarike. Antara projek yang bakal dilaksanakan adalah skim pembesaran Kampung Sarike dan projek Taman Agro Baji. Projek skim pembesaran Kampung Sarike fasa pertama yang sudah siap sepenuhnya melibatkan tanah berkeluasan 16.22 hektar dengan 179 buah lot. Antara infrastruktur yang telah dibina adalah jalan berturap, parit konkrit, lot rumah siap ditimbus tanah dan sistem retikulasi air. Bagi projek Taman Agro Sungai Baji pula akan diwujudkan di atas tanah seluas 127 hektar dengan kawasan yang terletak kira-kira 5.2 km dari Bandar Serike. Kementerian Belia dan Sukan Sarawak akan beri tumpuan terhadap usaha menaik taraf kemudahan sukan di Sarawak. Menterinya Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, tumpuan ini penting untuk melahirkan atlet yang berkualiti dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, selaras dengan usaha itu, fasiliti yang akan dinaik taraf ialah kompleks sukan di Sarike. Harapan kita dengan adanya kemudahan-kemudahan seperti ini, kita akan dapat mengeluarkan lebih ramai lagi atlet-atlet baru, mencukil bakat-bakat baru dan bakat-bakat yang sedia ada kita dapat bertingkatkan untuk mewakili negeri dan juga mewakili negara di masa akan datang. Beliau berkata demikian kepada pihak media selepas menghadiri mesyuarat koordinasi pembangunan Sarawak di Pusat Inovasi Sarike yang turut dihadiri oleh Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg. 8 buah rumah panjang terdiri daripada 198 pintu dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Marudi bakal mendapat manfaat daripada skim pinjaman rumah panjang diluluskan dalam tahun 2020. Menteri Muda Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga Adun Marudi, Dato' Dr. Pengguang Manggil berkata, pinjaman perumahan di Marudi merupakan antara yang terbanyak diluluskan dengan peruntukan sebanyak 5.9 juta ringgit. Beliau menambah kos yang diluluskan itu merupakan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit oleh Kerajaan Sarawak untuk penduduk yang memerlukan bantuan pembinaan rumah panjang mereka. Kita sangat bernasib baiklah oleh kerana 8 buah rumah panjang telah diluluskan untuk menerima pinjaman rumah panjang yang berjumlah 5.9 juta ringgit. Itu yang salah satu daripada yang terbanyaklah di seluruh negeri Sarawak. Beliau ditemui pemberita selepas melawat rumah budi Sungai Selepin Beluru dan meninjau kampung-kampung sekitar Jalan Beluru, Lapok Miri. Demi memastikan keselamatan para pelajar dan warga sekolah sempena pembukaan semula sekolah hari ini, Kelab Guru Seni Bintulu KGSB menganjurkan bengkel pembuatan alat step hand sanitizer untuk guru-guru sekolah rendah dan menengah di sekitar Bintulu. Idea mengadakan bengkel itu bertujuan membolehkan pihak sekolah menerusi guru-guru mereka membuat sendiri peralatan tersebut sebagai persediaan menempuhi pasca COVID-19 nanti. Menurut pengerusi KJSB Muhammad Amir Firdaus Abdullah, hasil perbincangan dengan pihak Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu, beliau bersama beberapa ahli KJSB tampil menganjurkan bengkel tersebut di Pusat Kegiatan Guru PKG Bintulu semalam.
Jadi ini akan menjimatkan kos untuk setiap sekolah. Di samping guru-guru ini boleh membuat LDP di sekolah masing-masing untuk memperbanyakkan lagi stok sanitizer. Jadi setiap mereka ni tadi, hasil mereka buat hari ini akan dibawa pulang ke sekolah masing-masing. Guru-guru yang mengikuti bengkel tersebut mengakui usaha KJSB sesuatu yang amat bermanfaat kepada warga sekolah di sekitar Bintulu. Alhamdulillah, bengkel ini sememangnya memberi begitu banyak ilmu kepada kami, khusus kepada saya. Dalam ruang kita menyediakan keperluan untuk step hand sanitizer ni yang boleh kita guna pakai di sekolah. Sebenarnya sangat membantu cikgu-cikgu dan warga sekolah untuk penggunaan sanitizer tanpa memerlukan banyak pergerakan anggota badan, hanya menggunakan kaki sahaja. Step hand sanitizer ini merupakan hasil ciptaan Amir dan guru-guru KJSB sendiri. Polis Sarawak masih dalam siasatan berhubung penipuan skim pelaburan melibatkan sebuah syarikat yang dilaporkan berpangkalan di Selangor. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersil IPK Sarawak, Superintendent Maria Rashid berkata, siasatan kes berkaitan skim tersebut telah dibuat sejak tahun lepas oleh Polis Daerah Kuching. Menyedari kebimbangan mangsa yang terjebak dalam penipuan ini, Superintendent Maria menegaskan pihak polis mengambil serius kes seperti ini dan menekankan bahawa siasatan rapi adalah elemen penting dalam menanganinya. Dalam pada itu, salah seorang mangsa yang juga seorang pensyarah di Kuching berkata beliau mengalami kerugian mencecah RM400,000. Menurut mangsa yang berumur 48 tahun itu, beliau telah membuat laporan polis pada Oktober tahun lalu selepas tidak menerima dividen sejak Jun tahun lepas. Beliau menyertai skim pelaburan terbabit sejak Mei 2017 dan telah membuat pelaburan pusingan sebanyak 2 kali. Namun tanpa alasan yang kukuh, syarikat terbabit menghentikan pembayaran dividen. After 2 years macamnya, gone. Company terus padam. Saya dah beritahu, saya dah apa. And then beri alasan macam-macam, alasan cuti raya lah, alasan sakit lah. Ditemui pemberita RTM di Kuching, dedah beliau lagi usaha mengesan pemilik syarikat itu yang berumur 51 tahun telah membawa kepada satu tindakan undang-undang memaksanya membayar hutang namun sehingga kini tiada sebarang bayaran diterima mangsa. Berkongsi maklumat, menurut mangsa, di Sarawak sahaja terdapat lebih 2,000 mangsa menerima nasib serupa selepas menyertai skim pelaburan itu. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan kerana menipu. Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia CGSO Sarawak dengan kerjasama Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak telah menganjur kursus keselamatan dan pelindungan. Seramai 80 orang kaki tangan RTM Kuching menghadiri kursus sehari itu yang bertujuan memberi kesedaran terhadap kepentingan aspek pengurusan keselamatan dan pelindungan dokumen serta maklumat dalam sebuah organisasi kerajaan. Pengarah CGSO Ibrin Ina berkata, kursus tersebut juga memberi fokus terhadap pengurusan fizikal berkaitan dengan keselamatan premis kerajaan, pengurusan keselamatan dokumen-dokumen rasmi dan pengurusan keselamatan peribadi sebagai penjawat awam. Untuk memberi kesedaran dan juga pengetahuan kepada pihak awam dalam memastikan setiap dokumen-dokumen kerajaan, maklumat kerajaan yang sensitif itu dikawal dengan baik. Tambahnya, pengurusan keselamatan dan pelindungan dalam sektor perkhidmatan awam bukan sahaja dapat meningkatkan tahap integriti dalam kalangan penjawat awam, malah juga memberi impak positif terhadap penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan kepada rakyat secara amnya. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis penutupan dan penyampaian sijil penyertaan kursus keselamatan dan pelindungan bersama Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof di Auditorium Piramli RTM Kuching. Lembaga Air Kawasan Utara Laku Management Sdn Bhd memaklumkan penduduk di kawasan berkenaan bahawa bil air yang diterima pelanggannya bagi bulan Mac, April dan Mei adalah secara anggaran berdasarkan purata penggunaan 3 bulan tersebut yang dalam tempoh PKP mulai 18 Mac hingga 12 Mac lepas. Justru bil yang diterima pelanggan sedikit tinggi atau di bawah paras.
Sehubungan itu, pelanggan yang mempunyai pertanyaan berkaitan perkara tersebut boleh menghubungi pihak berkenaan melalui talian tertera. Pelanggan juga boleh menghubungi atau hadir ke kaunter khidmat pelanggan syarikat itu di kawasan masing-masing. Syarikat itu turut memaklumkan bahawa pihaknya sedang dalam proses mengeluarkan bil untuk bulan Jun berdasarkan bacaan sebenar dari meter. Sementara itu, Lembaga Air Sibu meminta para pelanggannya untuk hadir ke Pusat Transformasi Bandar UTC jika mereka menerima bil yang agak tinggi atau di bawah paras bagi tempoh 18 Mac hingga 31 Mei lepas. Bagaimanapun, mereka perlu membawa bersama gambar bacaan meter sebenar bagi membolehkan pengeluaran bil yang baru. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, pelanggan boleh menghubungi hotline atau telegram rasmi. Sekian berita pagi Sarawak, saya Debbie Amanda Padan. Selamat kembali ke sekolah buat warga, guru dan pelajar. Kerapkan mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Gunakan pensanitasi tangan jika perlu. Salam hormat dan salam sejahtera.